boleh cuba buat semua soalan yang cikgu tunjukkan lepas ni. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, recording pun dah start. Okey, untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kalau semua orang dah okey dah suara cikgu, semua orang dah boleh faham dah. Semua orang dah boleh jelas dah. Maksudnya tak lag lah. Sini tadi hujan. Tu yang cikgu testing suara banyak kali. Okey, jadi dekat sini boleh ke cikgu teruskan kepada kelas kita petang ni? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu teruskan. Cikgu mula dah share screen. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh nampak ke screen cikgu tunjuk? Boleh. Okey. Okey. Jadi kita akan selesaikan soalan homework. Cikgu akan tunjuk cara nak selesaikan soalan homework. Homework ni dapat dekat mana? Homework ni dapat dekat dalam WhatsApp. Cikgu ada hantar homework. Cikgu ada hantar homework lepas kelas hari Sabtu tu. Lepas kelas pertama iaitu kelas hari Sabtu. Okey, jadi cikgu akan selesaikan homework dahulu. Cikgu akan buat 2 soalan. Cikgu akan buat 2 soalan. Maksudnya tak apalah. Cikgu akan tunjukkan. Sebelum cikgu buat homework, cikgu nak kamu faham. Dalam matematik, untuk bab ni, iaitu bab poligon, kita pergi kepada bab poligon, hanya ada 2 jenis poligon sahaja yang kita nak kena kira. Maksud cikgu macam mana? Poligon kan ada banyak. Poligon dia ada bentuk segitiga, ada bentuk segi 4, ada bentuk segi 5. Segi 5 kita panggil apa? Siapa ingat lagi? Segi 5 kita panggil apa? Ashraf Irfan. Okey, pentagon. Kalau segi 6 siapa ingat? Kalau segi 6 kita panggil apa? Okey, lupa dah semua. Okey, jadi kalau segi 6 kita panggil dia heksagon. Kalau segi 7 kita panggil heptagon. Kalau segi 8, Zarif, kalau segi 8 apa Zarif? Oktagon. Oktagon. Cikgu nak tanya Aina, kalau segi 9 apa Aina? Tak ingat. Tak ingat. Nama dia nanogon. Lepas tu, akhir sekali segi 10. Kalau dia ada segi 10, Arisha. Kalau ada 10 segi tu apa tu? Nama dia apa? Lupa. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Poligon, dia mesti lebih daripada 2 bucu. Jadi, kalau kita panggil ada 3 bucu, yang ada 3 bucu dekat sini adalah bentuk segitiga. Okey. Kemudian kalau dia ada 4 bucu, nama dia adalah segi 4. Segi 4. Okey. Lepas tu kalau dia 5 bucu, 5 bucu, maksudnya nama dia pentagon. Okey, ni salin balik kalau siapa yang tak ingat tu. Okey, 6 bucu. 6 bucu, nama dia heksagon. Heksagon. Okey, 7 bucu. Kalau 7 bucu, nama dia hep. Dia hep, bukan hek. Dia heptagon. Dia beza sikit. Tapi nama dia nak dekat sama dah dengan nombor 6 tu. Okey, 8 bucu. Kalau 8 bucu, nama dia oktagon. Okey, 9.
9 bucu, sorry. Okey, 9 bucu bentuk ni bentuk poligon ni kalau dia ada 9 bucu, kita panggil dia nanogon. Dan akhir sekali kalau dia ada 10 bucu, nama dia dekagon. Okey, jadi yang kita nak belajar, yang kita nak kena faham tingkatan 1, tingkatan 1 kita belajar 2 je, iaitu yang pertama segitiga dan yang kedua segi 4. Kita akan belajar cara nak kira segitiga dan segi 4. Nak kira apa ni? Ada orang tanya cikgu, nak kira apa ni? Kita nak kira tentang sudut. Tentang sudut. Okey, jadi cikgu teruskan penjelasan cikgu. Okey, untuk poligon, cikgu terang, poligon dia ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri bagi poligon mesti dalam keadaan tertutup. Kalau cikgu cakap dia tertutup, kita tengok kepada bentuk segitiga, cikgu buat yang warna biru. Cikgu buat dia warna biru. Segitiga dekat sini, cikgu buat dia warna biru. Segitiga bila kita tambahkan, mana bucu dia? Ini bucu yang pertama, cikgu buat A. Ini bucu yang kedua, cikgu buat B. Ini bucu dia, cikgu buat C. Jadi untuk segitiga, formula ni kita dah belajar pada kelas lepas. Okey, yang belah dalam, untuk bentuk bucu segitiga, formula dia ada satu je. A, okey, cikgu buat A tambah dengan B, okey, tambah dengan B, akhir sekali tambah dengan C, sama dengan 180 darjah. Jadi kalau kamu nak samakan dengan 180 darjah, kamu kena ada maklumat dekat 3 bucu. Kena ada 3 nombor. Tak boleh ada 2 nombor, tak boleh ada 1 nombor. Okey, kita tengok. Dekat A, dia ada dekat situ. Okey, B, bucu ni B dia. Okey, C, bucu ni C dia. Maksudnya ada 3 nombor. Ada 3 nombor. Kenapa ada 3 nombor? Sebab dia ada 3 bucu. Kalau segi 4, jap lagi cikgu pergi. Okey, jadi sampai sini jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Yang lain boleh faham ke yang lain? Boleh faham ke? Alamak, tak dengar suara. Nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada pengiraan tertutup. Jadi sekarang, tak apa. Okey, sekarang kita pergi kepada mencari sudut. Mencari sudut. Okey, jadi sebelum cikgu pergi cara nak cari sudut, cikgu ada buka homework. Homework ni cikgu akan selesaikan berdasarkan kita punya A dengan B. Cikgu akan tunjuk. Berdasarkan formula tertutup tadi, cikgu akan selesaikan soalan A. Ini dikira sebagai soalan A. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, formula dia adalah kita kena ada maklumat 3 bucu. Mana? Ini bucu pertama. Ini bucu kedua. Ini bucu ketiga. Masukkan dalam formula kita. Okey, bucu pertama dia adalah X. Jadi cikgu keluarkan X tambah. Bucu kedua adalah X. Jadi cikgu keluarkan X tambah. Bucu ketiga adalah 114. Jadi cikgu keluarkan 114. Sama dengan 180. Kenapa sama dengan 180? Sebab ni formula dia. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okay. Jadi cara nak selesaikan dia, sama je. Okey, iaitu kita dah belajar pada algebra. Ni algebra tau. 114 sebutan serupa, ikut-ikut ada yang dah lupa.
X dengan X dikira sebagai sebutan serupa sebab dia sama huruf. Okey, 114 dengan 180 dikira sebagai sebutan serupa sebab apa? Sebab dia dua-dua tak ada huruf. Jadi, kita boleh bawa pindahkan 114 pergi jumpa 180, pergi jumpa kawan dia. Jadi, bila cikgu alihkan 114 ke sebelah, positif jadi negatif. Kita akan dapat negatif 114. Manakala X dengan X 1 tambah 1 kita dapat 2X. Okey, selesaikan 180 tolak 114 kita akan dapat 66. 2X 2X 2 ni darab. Bila kita bawa dia pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini 66 bahagi dengan 2, kita dapat 33 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, tengok pula homework cikgu akan tunjuk dekat B. Cikgu akan tunjuk dekat soalan B. Okey, itu soalan A. Sekarang cikgu pergi kepada soalan B. Cikgu akan tengok bentuk segitiga ni ada 3 bucu. Okey, ini bucu pertama, ini bucu kedua, ini bucu ketiga. Okey, bucu pertama cikgu 34. Jadi cikgu tulis 34. Tambah bucu kedua cikgu adalah X. Tambah, cikgu tak boleh, walaupun ni tak ada nilai, cikgu tak boleh tinggalkan macam tu je. Cikgu kena cari juga nilai dia, baru cikgu boleh pakai formula ni. Formula untuk disamakan dengan 180. Okey, berdasarkan kelas lepas, panjang yang sama menandakan sudut yang sama. Sekarang cikgu nak tanyalah kamu semua, bila cikgu cakap panjang sama, panjang sisi sama, menandakan jumlah ataupun nilai sudut yang sama. Nilai sudut yang sama. Okey, sekarang agak-agak sudut dekat 3 ni 34 ke X? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 34. Pandai, 34. Sebab apa? Sebab dia sama dekat sini. Dia sama dekat sini. Jadi bila kita sama, kata kita anggap yang panjang tu datang daripada nombor 2 pergi kepada nombor 1. Nombor 2 pergi kepada nombor 3. Jadi yang sama dekat sini adalah 34 dan 34. Okey. Jadi dekat sini cikgu selesaikan. Bila sebutan serupa dia, okey, kita bawa dia pindah ke sebelah. X sama dengan 180 positif 34 dia jadi negatif 34. Positif 34 dia jadi negatif 34. X sama dengan 180 tolak 34 tolak 34, kita dapat 112 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Izhana boleh faham ke tu? Okey. Ashraf Irfan boleh faham B ni cikgu tunjuk? Boleh cikgu. Okey. Jadi A ni jawapan dia 33, B ni jawapan dia 112. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada worksheet kita yang baru. Kita cuba dulu selesaikan soalan yang pertama. Untuk hari ni cikgu nak masing-masing semua buat. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama cikgu bagi rujuk contoh yang cikgu bagi A dan B. Cuba selesaikan soalan C dan D. Cuba selesaikan soalan C dan D. Mana soalan C? Ini dia soalan C, ini dia soalan D. Tapi sekarang ni just buat C je dulu. Buat C, hantar dekat cikgu dulu. Biar cikgu cek dulu jalan kerja kamu untuk C. Okey.
Buat kemas-kemas buat kemas-kemas. Okey. Okey cuba buat tau. Okey. Dah siap hantar dekat cikgu. Aina Husna rasa-rasa boleh buat tak? Boleh. Okey. Okey, bagus. Ada yang dah hantar dekat cikgu. Okey, senang je kan? Bagus, pandai Zarif. Okey, cikgu cek masing-masing. Cuba je buat cuba buat. Nanti cikgu tunjuk juga jawapan dia. Okey, bagus Zarif. Pandai. Okey, Elisa. Pandai Elisa. Pandai. Bagus. Okey, Aina Husna. Pandai. Yo, artis Korea kita. Okey, pandai. Terus siap si kita. Okey. Jadi, okey Dino iaitu Ashraf Irfan, pandai. Bagus. Okey, lepas tu 16 Saleha, pandai Saleha. Okey. Uzma. Okey, pandai. Okey, jadi masing-masing yang belum selesaikan boleh je buat, teruskan buat. Tapi dekat sini cikgu akan mula tunjukkan jalan kerja DC. Okey. Jadi, kenapa cikgu laju sangat ni cikgu? Sebab yang ni kita dah belajar. Ini kita dah belajar. Okey, jadi C ni pakai formula segitiga. Jumlah sudut pedalaman dia tambahkan 33, samakan dia dengan 180. Jadi ini adalah sudut yang pertama, bucu pertama. Bucu kedua, bucu ketiga. Bucu pertama ni 60. Jadi cikgu buat 60 tambah. Bucu kedua ni X tambah. Bucu ketiga ni 60. Sama dengan berapa? Sama dengan 180. Jadi kita nak cari nilai X, kita pindahkan 60 dua-dua ke sebelah. Jadi 180 ni positif, dia jadi negatif. Ini positif, dia jadi negatif. Jadi X adalah 180 tolak 60. Tolak 60, kita dapat 60 darjah. Jadi C jawapan dia 60 darjah. Okey, siapa yang tak dapat, okey salin. Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan D. Okey, cuba selesaikan soalan D. Cuba selesaikan soalan D pula. Darren agak-agak boleh buat tak tu soalan D? Mana Darren? Okey. Qayyim Alfa. Cikgu kadang-kadang terlupa. Cikgu kadang-kadang terlupa nak panggil semua. Okey, Qayyim Alfa dapat tak agak-agak soalan C tu? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Okey, bagus Arisha. Arisha makin laju. Bagus. Okey, Syahmi Fitri dapat tak tu soalan C? Boleh kot. Boleh kot. Ni nanti yang tak dapat tu salin tau. Okey, jadi cikgu bagi 1 minit lagi untuk siapkan soalan D. Jalan kerja soalan D sama je macam soalan C. Tengok betul-betul. Bagus. Terbaik. Okey, bagus Ashraf Irfan. Terbaik.
Okey, bagus Zarif. Bagus, pandai. Okey, cikgu cek tau. Okey, Aina Husna. Bagus. Okey, Elisa. Good job. Okey, bagus, 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 bagus. Okey, pandai. Ha? Okey. Jadi masing-masing cikgu akan mula buat soalan D. Yang dah siap, yang nak hantar dekat cikgu, nak suruh cikgu cek, kalau boleh semualah hantar dekat cikgu. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan D. Cikgu akan tunjuk jalan kerja untuk soalan D. Okey, pandai Uzma. Terbaik. Okey, jadi dekat soalan D, kita tengok kepada soalan D, ada 3 bucu. Ni bucu pertama, ni bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Bucu pertama dia 30 tambah bucu kedua dia adalah X tambah bucu ketiga dia 65 darjah sama dengan 180 darjah. Jadi kita nak X tahu sekarang ni. 30 pindah ke sebelah, 65 pindah ke sebelah. Jadi dekat sini kita dapat positif 35 dia jadi negatif 30. Sorry. Positif 30 dia jadi negatif 30. Positif 65 dia jadi negatif 65. Jadi X dekat sini jawapannya apa? 180 tolak 30 tolak 65. X adalah sama dengan 85 darjah. Jelas ke semua? Soalan D cikgu tunjuk. Jelas. Okey, bagus. Yang tak dapat salin. Yang tak dapat salin. Okey, sekarang cikgu test pula kamu punya pemahaman. Kalau dia punya panjang dia sama, cikgu nak kamu ni dapat tak buat kalau apa? Kalau dia ada panjang yang sama, maksudnya cikgu nak kamu dapat bezakan ke tak? Mana satu nilai panjang yang sama tu? Okey, jadi kita pergi test kita punya power. Kita pergi test kita punya power. Okey, berdasarkan latihan-latihan, penerangan-penerangan yang cikgu dah buat, cikgu dah bagi tadi, cuba selesaikan soalan E dan soalan F. Kalau dekat soalan E panjang dia sama dekat sini, soalan F sama juga panjang dia sama dekat situ. Okey, jadi cuba buat soalan E dan cuba selesaikan soalan F. Dia tak bagi tahu nilai bucu yang lagi satu. Cari nilai bucu yang lagi satu tu sama dengan apa. Bagi tahu cikgu. Okey, buat E dulu. Buat E hantar dekat cikgu. Okey, bagus, pandai. Bagus Ashfa Damia. Okey. Jadi cikgu tunggu soalan E dengan soalan F. Cikgu confuse lah. Okey, untuk siapa-siapa yang confuse boleh tengok dekat depan. Cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan satu. Kok ada yang confuse. Cikgu keluarkan satu segitiga. Cikgu buat dia satu segitiga. Kalau dia panjang dekat sini, kamu nampak panjang dia dekat sini. Siapa-siapa yang tak tahu nilai panjang tu sama yang mana, boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjuk. Kalau nilai panjang dia sama dekat sini. Oh, dia ada sama dekat situ. Mana tempat bucu dia? Okey, nampak ni. Cikgu pekatkan panjang itu. Okey, cikgu pekatkan panjang itu. Okey, inilah bucu dia cikgu. Ni bucu dia cikgu. Kenapa bucu ni cikgu? Apa fungsi bucu ni? Yang lain adalah pada bucu tu. Yang sama adalah pada yang biru ni. Kaki dia. Bucu tu jangan tengok. Tengok kaki dia. Kalau sini X, maksudnya sini pun adalah X. Kalau sini 20, maksudnya sini pun 20. Jadi yang bucu ni apa? Bucu ni panjang dia lain. Sudut dia lain. Kenapa? Kenapa? Sebab kalau siapa-siapa yang boleh nampak panjang yang sama, yang berhadapan dengan dia adalah 20.
Panjang yang sama berhadapan dia adalah 20. Cikgu confused. Okey, cikgu bagi satu lagi tips. Okey, cikgu bagi satu lagi tips. Cikgu buat dia terbalik. Okey, sudut A, sudut B, sudut C. Okey, jadi masing-masing untuk yang confused. Okey, cikgu bagi nilai panjang dia sama dekat sini. Okey. Jadi kamu cari sudut apa yang berhadapan dengan garisan tu. Aina, cuba Aina tengok dekat sini, Aina Husna. Yang dekat A, B, untuk garisan A pergi kepada B, sudut mana yang berhadapan dengan garisan AB? Mana Aina Husna? Sudut A ke, sudut C ke, sudut B? Ke tak tahu? B kan? Ya, B. B. Jadi dia berhadapan ni maksudnya dia bertentangan lah. Okey, itu yang pertama. Sama juga. Okey, B ni sama dengan apa? Kamu cari pula lagi satu panjang yang sama. Kamu cari pula panjang yang sama. Okey, ni panjang yang kedua. Okey, jadi dekat sini panjang cikgu tersilap ni. Ni C, ni C. Okey, panjang ataupun cikgu panggil panjang BC, mana satu sudut yang bertentangan dengan panjang BC? Siapa boleh jawab? Dino, mana satu sudut yang bertentangan dengan BC? A. Ya, A. Dia adalah A. Jadi apa yang cikgu boleh dapat dekat sini? Sudut B adalah sama dengan sudut A. Itu cara kita nak tengok dia punya panjang sama ataupun tidak. Okey, maksudnya kita cari sudut yang bertentangan. Itu tips daripada cikgu. Untuk siapa-siapa yang tak dapat. Kalau siapa yang faham yang penerangan cikgu yang sebelum-sebelum ni, cikgu cakap tentang kaki, cikgu cakap tentang kaki, dia ada dua cara. Kamu tengok saja kaki dia. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjuk yang kaki kepala. Cara yang pertama, cikgu pakai cara kaki kepala. Mana satu kaki, mana satu kepala? Okey, tengok kepada soalan E. Okey, cikgu buat satu garis lurus. Cikgu buat satu garis lurus. Ni garisan apa ni? Ini dikira sebagai garisan yang sama panjang. Kenapa? Sebab dia ada tanda ni. Tanda satu tu. Tanda ni. Tanda ni. Maksudnya dia adalah sama panjang. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi ini kepala dia. Kaki dia mana? Kaki dia dekat belah bawah ni. Ni kaki atas, ni kaki bawah. Ni kaki kiri, ni kaki kanan. Jadi kalau kaki kiri kita 65, maksudnya kaki kanan kita 65. Tu cara dia. F tu macam mana pula cikgu? Okey, cikgu pekatkan cikgu pekatkan dekat sini. Okey, dekat sini cikgu bagi nampakkan kepala dia. Okey, yang warna cikgu pekatkan warna merah tu, itu adalah kepala dia. Kaki dia mana? Kaki kiri dia X, kaki kanan dia mana, maksudnya kena X juga. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Pakailah. Tak kisah kamu nak pakai tips bertentangan. Ini tips bertentangan. Maksudnya kamu tengok bertentangan. BC bertentangan dia, sudut dia adalah A. AC sudut bertentangan dia adalah B. Itu cara pertama. Tengok mana satu yang berhadapan. Yang kedua, ikut kepala, ikut kaki. Kamu gariskan satu garis lurus yang sama panjang. Ni cikgu buat. Cikgu buat. A, B, C. A, B adalah sama panjang dengan BC. Jadi cikgu buat kaki kepala. Okey, jadi kaki dia dekat sini, dekat kaki mesti nilai sudut dia sama. Ina Husna faham mana lagi? Kaki kepala ke bertentangan? Kaki kepala.
Kaki kepala. Okey. Cuba yang tu. Dino mana faham yang mana lagi Dino? Kaki kepala ke sudut bertentangan? Mana Dino ni? Okey. Mana satu Dino lagi faham? Nak baca kaki kepala ke bertentangan? Uzma, kalau Umay, Uzma. Boleh dengar. Okey, Uzma, kalau Uzma lebih faham kaki kepala ke bertentangan? Kaki kepala. Okey, kaki kepala. Ikutlah kaki kepala tu. Okey, jadi cikgu akan mula kepada soalan E. Cikgu akan mula kepada soalan E. Okey, ni 65. Okey, cikgu tulis 65. Tambah sini X. Cikgu tulis X. Tambah sini 65. Jadi sama dengan 180. Jadi pindahkan 65 dua-dua ke sebelah. X sama dengan 180 positif, dia jadi negatif. Positif, dia jadi negatif. Jadi X adalah sama dengan, kita kiralah, 180 tolak 65 tolak 65. Untuk jawapan E adalah 50 darjah. Untuk jawapan F pula. Okey, sini X. Jadi cikgu tulis X tambah. Sini 54. Ni 54 tambah. Sini X. Sini X jadi sama dengan 180. 54 ni positif. Kita bawa pindah ke sebelah. 1X tambah 1X dia jadi 2X. 180, 54 ni positif, dia jadi negatif 54. 180 tolak 54, kita dapat 126. Jadi 2X, pindahkan 2, 126 bahagi dengan 2, kita akan dapat X sama dengan 63 darjah. Ini jawapan untuk E, ini jawapan untuk F. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Izhana jelas ke Izhana? Jelas. Okey, Okey. Kalau semua boleh faham tentang kaki kepala, kita pakai kaki kepala lepas ni. Okey. Jadi habis, kita nak masuk pula kepada bahagian yang kedua. Kalau untuk homework ni, okey. Jadi bahagian yang kedua, masing-masing boleh tengok. Bahagian yang kedua, bahagian kedua kelas kita, tadi kita belajar untuk segitiga, cikgu masukkan dia belah dalam sahaja. Oh, nak salin ke? Ni siapa-siapa yang tak sempat salin, salin tu. Okey. Siapa-siapa yang tak sempat salin kaki kepala, salin. Okey, jadi tadi kita belajar formula pertama. Formula pertama kita belajar adalah untuk sudut belah dalam. Sekarang sudut belah luar. Sudut belah luar ni cikgu panjangkan. Cikgu panjangkan. Lepas tu cikgu panjangkan dekat sini. Biar kamu nak nampak mana satu sudut belah dalam, mana satu sudut belah luar. Okey, tengok kepada yang warna biru. Yang warna biru dekat sini A, B, C. Dia berada belah dalam poligon tu. Jadi kita panggil dia sudut pedalaman. Kita panggil dia sudut pedalaman. Mana sudut pengeluaran dia? Mana sudut belah luar dia? Okey, tengok kepada X, Y dan Z. X, Y, Z dia berada di luar daripada segitiga tu. Jadi kita panggil dia sudut pengeluaran. Jadi kamu jangan pelik, jangan orang kata pening. Sebab nak cari sudut belah luar ni, kita pakai formula garis lurus. Kita pakai formula garis lurus. Macam mana? Okey, contoh, cikgu bagi B ni 75. Cikgu bagi B ni 75. Cikgu nak cari Y. Garis lurus sama dengan berapa darjah semua? Siapa ingat lagi? Garis lurus sama dengan berapa? 180. Ya, 180. Kalau dekat sini cikgu nak cari nilai Y, cikgu ambil B 75
tambah dengan Y sama dengan 180. Kenapa? Sebab B dengan Y ni dia jatuh dekat garis lurus. Jadi Y sama dengan 180 positif 75. Kita bawa ke sebelah dia jadi negatif 75. Jadi Y sama dengan 180 tolak 75. Kita dapat 105 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham situ? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan homework kita. C. Okey, kita tengok kepada soalan C. Cikgu akan tunjuk soalan C. Ni sebenarnya cikgu dah tunjuk tapi tak apa. Cikgu tunjuk lagi sekali. Okey, kita pergi kepada soalan homework. Jadi siapa-siapa yang dah siapkan homework sambil-sambil tu boleh check. Okey, soalan C kita nak cari nilai X. X ni dia berduduk belah mana? Dia duduk belah dalam segitiga tu. Mana segitiga dia? Okey, ni adalah segitiga dia. Dan X ni dia berada di belah dalam. Jadi bila X ni dia berada di belah dalam, kita kena pakai formula segitiga. 75 tambah X tambah, masalah dia cikgu tak tahu sudut dekat sini berapa. Sudut dekat situ berapa. Tapi cikgu tahu, dan bila cikgu tahu, bila sudut dekat bucu nombor pertama, bucu kedua, bucu ketiga, kalau ditambahkan kita dapat 180. Cikgu tahu tu. Cumanya cikgu tak tahu nilai dekat sini berapa. Jadi bila kita tak tahu, kita gantikan dengan apa-apa huruf. Cikgu gantikan dengan huruf A. Cikgu hold dulu. Okey, jadi dekat kotak ni cikgu gantikan dulu dengan huruf A. Nak buat apa A tu? Okey, daripada maklumat yang kedua, maklumat tambahan yang kedua, A dengan 135 ni berada dalam garis lurus. Dia berada dalam garis lurus. Jadi A bila ditambahkan dengan 135, kita akan dapat garis lurus sama dengan berapa darjah semua? 180. 180. Jadi A tambah 135 adalah 180 juga. Jadi cikgu cari dulu A ni. 135 ni positif, kita bawa pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 135. A sama dengan 180 tolak 135. A adalah 45 darjah. Salin. Jadi A ni kenapa kita cari A ni? Sebab A ni kita guna untuk masukkan ke dalam ni. Jadi bila kita dah dapat nilai A 75 tambah dengan X tambah 45 sama dengan 180. Baru kita boleh cari nilai X. X sama dengan 180. Ni positif 75. Bila kita bawa pindah, dia jadi negatif 75. Positif 45 jadi negatif 45. X adalah sama dengan 180 tolak 75 tolak 45. X sama dengan 60 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Yang ini bila X berada di belah dalam. Kalau cikgu ada pula X tu belah luar macam D, macam D ni. Okey. Ni soalan nombor 2 kan. Okey, soalan D. Okey, tengok kat soalan D. Cikgu nak kamu bezakan. Ini formula pertama. Siapa ingat formula pertama boleh ingat. Formula pertama adalah bercakap tentang segitiga. Formula kedua adalah bercakap tentang garis lurus. Okey, sekarang kalau X dia berada di luar, X dia berada di luar, kita nak selesaikan X, kita kena pakai formula garis lurus. Jadi dekat sini cikgu pakai garis lurus dulu. Sebab apa? Sebab X tu duduk belah luar. Jadi garis lurus cikgu tahu dia sama dengan 180. Jadi bila X ni cikgu nak buat X tambah, dia masalah dia timbul bila kita tak tahu sudut dekat sini berapa. Jadi tak tahu, cikgu hold sekejap. Cikgu gantikan dengan nilai A. Okey, cikgu letak A. Cikgu cari A dulu. Nak cari A macam mana?
Okey, A ni pula dia berada di dalam segitiga. Ini adalah segitiga kita. Tengok tau. Okey, jadi dekat sini segitiga kita ada 3 bucu. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Bucu pertama 76. 76 tambah. Bucu kedua 70. Jadi 70 tambah bucu ketiga kita A. Okey, kalau segitiga bila kita dah tambahkan semua-semua bucu tu, bila kita dah tambahkan, kita samakan dia dengan apa? Ingat tak? Garis Ya, 180. Cari A. 180, 76 pindah ke sebelah, dia jadi negatif 76. 70 positif, dia jadi negatif 70. A sama dengan 180 tolak 76 tolak 70. A adalah 34 darjah. Jadi bukannya kita nak cari nilai A ni. Cumanya kita perlukan nilai A untuk kita dapatkan nilai X. Jadi X sekarang bila kita tahu dah A tu sama dengan 34, cikgu buat X tambah 34 sama dengan 180. 34 tu pindah pula ke sebelah. Jadi 180 positif, dia jadi negatif. X sama dengan 180 tolak 34, dia jadi 146 darjah. Itulah nilai X dia. Boleh faham ke semua soalan C dan D tu? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan soalan C yang cikgu tunjuk dan soalan D yang cikgu tunjuk, kita cuba buat satu soalan dulu. Okey, worksheet yang cikgu baru bagi ni, cikgu akan cuba, cikgu nak kamu cuba buat. Satu, kita nak cari nilai Y, rujuk contoh dekat C, rujuk contoh dekat C dan cuba cari nilai Y. Cuba buat E. Yang kedua, bila Y dia dekat luar pula. Bila Y dia dekat luar pula, cikgu nak kamu rujuk contoh dekat D, cuba buat F. Sekarang ni buat E dulu. Selesaikan E, rujuk contoh rujuk contoh C. Okey, cuba selesaikan. Cikgu bagi masa. Ilhana, boleh tak tu? Cuba buat tu. Boleh. Okey. Buat E, Ashfar rasa boleh tak buat E tu? Boleh kot. Boleh Okey, cuba. Masing-masing tunjuk je, rujuk je contoh yang cikgu bagi. Okey, buat E dulu tau. Dah siap E, ambil gambar hantar dekat cikgu.
Okey, bagus. Okey. Okey, pandai. Jadi jawapan E tu ada mak jatuh pula pensel cikgu. Okey, jawapan E tu adalah tak apa, nanti cikgu buat. Okey, jadi masing-masing bagus Ashraf Irfan, bagus Arisha. Okey, ni dah nampak boleh faham dah. Ni dah nampak boleh faham. Okey, jadi nak faham ni kita kena cuba buat tau. Kena cuba buat. Jadi dah nampak dah boleh faham tu semua. Okey, jadi yang masih ragu-ragu, tengok macam mana cikgu selesaikan soalan E. Soalan E sekarang Y tu dia berada di belah dalam. Jadi bila dia berada di belah dalam, tengok apa yang cikgu buat ni. Cikgu cari dulu garis lurus dia. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan E, lepas tu cikgu akan buat soalan F. Yang dah buat hantar kat cikgu soalan E, buat pula soalan F. Okey, jadi cikgu pergi kepada soalan E. Cikgu akan pergi kepada soalan E. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan E. Okey, cikgu buat macam ni tahu. Okey, cikgu zoom lah. Cikgu zoom. Okey, soalan E dekat sini kita nak cari nilai Y. Y ni dia berada di dalam. Ingat, kalau dia berada di dalam, kita pakai formula sudut belah dalam. Sudut pedalaman. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Bucu ketiga ni yang ni. Jadi Y tambah 40 tambah bucu ketiga tu kita tak tahu. Tapi kita tahu dia sama dengan 180. Jadi ini adalah A. Kita namakanlah dengan apa-apa huruf nilai yang kita tak tahu ni. Jadi cari A dulu. A ni nak buat macam mana? A ni di dalam keadaan garis lurus. Jadi apa yang kita buat? 100 tambah dengan A, garis lurus sama dengan 180. A adalah 180. 100 ni positif. Kita bawa pindah dia jadi negatif. Jadi A adalah 80 darjah. Okey. Jadi bila kita dah dapat nilai A, Y tambah 40, nilai A yang kita dapat kat sini kita gantikan dengan 80. Tambahlah 80 sama dengan 180. Jadi carilah nilai Y. 180 positif 40, 80 kita pindah ke sebelah. Positif 40 dia jadi negatif 40. Positif 80 dia jadi negatif 80. Jadi Y adalah kita tekan kalkulator, kita akan dapat Y sama dengan 60 darjah. Bagus. Okey, jadi itu cara dia. Itulah cara dia. Okey Zarif? Okey, bagus. Okey, jadi cuba buat soalan F pula. Yang tak dapat soalan E, salin apa yang cikgu tunjuk. Salin apa yang cikgu tunjuk. Lepas tu cuba buat soalan F. Okey, dah siap ke tu Zarif soalan F? Dah siap lagi. Okey, bagus. Okey, bagus Ashraf Irfan, pandai. Okey, kaitkan tau dua-dua ni. Pandai Nusna, dapat. Okey, Elisa, pandai. Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp
Okey, cikgu bagi 1 minit lagi untuk soalan F. Okey, bagus Salehah. Okey, jadi untuk soalan F, cikgu akan selesaikan soalan F cikgu akan selesaikan soalan F. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan F. Okey. Jadi kita tengok ini untuk soalan F, untuk soalan F kita nak buat nilai Y. Y ni dia berada di belah luar. Dia berada di belah luar. Jadi, kita kena gunakan garis lurus. Kita kena gunakan formula garis lurus. Jadi cikgu cuba buat garis lurus. Okey, Y tambah. Masalah dia timbul, cikgu tak tahu nilai dekat sebelah tu berapa. Tapi cikgu tahu bila cikgu tambahkan semua, cikgu akan dapat garis lurus sama dengan 180. Jadi dekat sini, cikgu buat dia jadi A dulu. Ini formula garis lurus tau. Yang warna biru ni formula garis lurus. Okey, jadi cikgu gantikan dengan A dulu. Okey, yang warna hitam ni adalah formula segitiga. 62, cikgu buat 62 tambah 54 tambah A. A sama dengan 180 darjah. Jadi cari A dulu. A adalah 180 positif 62, dia jadi negatif 62. Positif 54, dia jadi negatif 54. A adalah, kita tekan kalkulator, 180 tolak 62 tolak 54 dapat 64 darjah. Jadi A ni kita gunakan untuk masuk dalam ni. Kita gantikan dia. Y tambah 64 sama dengan 180. 64 ni positif. Kita pindah ke sebelah dia jadi negatif 64. Jadi Y sama dengan 180 tolak 64, kita akan dapat 114. Dua je formula kita pakai. Dua sahaja formula yang kita pakai. Satu formula garis lurus. Ini formula garis lurus. Cikgu buat GL. Lepas tu ini adalah formula sudut pedalaman. Cikgu buat SP. Okey. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? E dengan F boleh faham ke? Cikgu. Ya. Betul ke tu 114? 180 tolak 64. 180 tolak 64. 116. Sorry, silap tulis. 116. Okey, 116. Okey, terima kasih Aina. Okey, cikgu tu silap tulis. Okey, jadi habis dah. Itulah jalan kerja dia. Uzma dapat tak Uzma E dengan F? Dapat? Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu nak tanya Izhana dapat tak? Dapat. Izhana tak dapat ke? Dapat. Dapat. Okey. Okey, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya dah. Okey, jadi masing-masing kita cuba pula selesaikan soalan ni. Cuba masing-masing selesaikan soalan ni. Sekarang panjang dia sama. Sekarang panjang dia sama. Dia ada soalan panjang sama. Dan nilai Y tu dekat belah dalam. Nak buat macam mana? Okey, cuba selesaikan. Okey, cikgu bagi masa cuba selesaikan.
Bagus. Bagus, Ashfa. Zarif, agak-agak boleh tak buat soalan ni, Zarif? Sorry. Ni A. Cikgu bagi nama dia A. Cuba buat soalan A. Dah siap? Ambil gambar hantar kat cikgu. Ashraf Irfan, rasa-rasa boleh buat tak soalan A ni? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu nak tanya siapa lagi Darren tak berbunyi lagi suara Darren hari ni. Darren, boleh ke tu cuba buat soalan A? Boleh. Boleh, okey. Qayyim ada idea tak nak buat soalan A tu? Tengah fikir. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa 2 ke 3 minit. Cuba buat dulu. Cikgu lamanya. Cikgu bagi masa sampai 3 minit. Ada orang tanya, kenapa lama sangat cikgu 3 minit? Cikgu kena bagi peluang untuk kamu buat. Tapi dalam masa yang sama, cikgu tak boleh bagi masa yang sekejap sangat. Dan cikgu tak boleh bagi masa yang lama sangat sebab kelas kita 2 jam je. Ada lagi 2 benda cikgu nak ajar lepas ni. Oh, bagus. Dah dapat buat. Pandai. Okey, dah nampak dah tu. Bagus. Okey. 2 minit lagi. Okey, Aina. Aina dah dapat buat belum, Aina? Dah hantar. Dah hantar. Okey, okey, baik. Arisha dapat buat tak, Arisha? Tengah buat. Tengah buat. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Izhana dapat buat tak soalan A ni? Tengah buat. Tengah buat juga. Okey. 1 minit lagi tau.
Okey, Uzma dah hantar. Bagus. Okey, jadi habis dah masa. Dah pukul 6.39. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan A. Selesaikan soalan A. Okey, kita tengok segitiga kita. Mula-mula kita cari dulu. Cikgu nak buat soalan A boleh ke? Boleh. Okey, jadi ini adalah dia punya panjang yang sama. Ini adalah dia punya panjang yang sama. Cari kepala dia. Ni kepala dia. Mana kaki dia? Inilah sudut dekat kaki dia. Jadi, ini sudut Y, kaki kanan dia Y, maksudnya kaki kiri dia pun mesti Y juga. Itu kita panggil kepala dengan kaki. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat tau. Pakai formula segitiga. Y tambah dengan Y tambah dengan kita tak tahu yang warna biru ni cikgu tak tahu berapa. Jadi dekat sini cikgu buat dia petak sama dengan 180. Bila petak kita tak tahu, kita gantikan dengan apa-apa huruf. Cikgu gantikan dengan huruf A. Jadi cikgu kena cari huruf A dulu. Jadi bila cikgu nak cari huruf A, huruf A ni dia garis lurus dengan 130. Jadi bila dia dalam keadaan garis lurus, A tambah 130 sama dengan 180. Jadi A adalah 130 pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 130. A itu sama dengan 50 darjah. Jadi automatik dekat sini A kita adalah 50 darjah. Jadi apa yang kita nak buat? Kita gantikan 50 yang kita dapat ke dalam A. Barulah kita cuba selesaikan persamaan ni. 1Y tambah 1Y jadi 2Y sama dengan 180 positif 50 pindah ke sebelah dia jadi negatif 50. 180 tolak 50 kita dapat 130. 2Y 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi Y adalah sama dengan 130 bahagi 2, kita dapat 65 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, dah. Ini soalan yang terakhir untuk segitiga. Tapi yang ni kamu jangan buang pula. Cikgu nak jadikan ni sebagai homework. Cikgu nak jadikan dia sebagai homework. Okey, sekarang cuba selesaikan soalan B pula. Bila dia panjang yang sama. Ingatlah. Ingat. Boleh rujuk contoh yang cikgu buat dekat sebelah tu. Okey, cuba buat. Okey, cikgu check ni. Pandai. Okey, siapa yang tak dapat kena jujur dengan cikgu bagi tahu kat WhatsApp. Siapa yang ada soalan nak tanya, tanya je. Tanya je. Cikgu okey je. Syahmi Fitri, agak-agak boleh buat tak tu? Soalan B. Boleh. Okey, cuba selesaikan
Okey, bagus. Ada yang dah dapat buat dah. Bagus. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Arisha dapat tak buat tu soalan tu? Tengah buat. Tengah buat. Okey, baik. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan, cikgu akan selesaikan soalan B. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Okey, kita tengok tau panjang dia. Okey, panjang yang sama tu yang mana? Nampak ni yang warna hitam cikgu pekatkan ni. Okey, cari kepala dia. Cari kepala dia. Ni kepala dia. Kaki dia yang mana? Ni kaki dia. Ini adalah kaki dia. Jadi sudut yang warna hijau tu kalau cikgu cakap sini A, maksudnya dia pun adalah A. Atas dia A, bawah dia pun A. Jadi sekarang kamu kena buat apa? Kamu kena cari A tu. Nak cari A tu macam mana? Pakai formula garis lurus. Jadi bila kita pakai formula garis lurus, 122 tambah dengan A sama dengan, kalau garis lurus sama dengan berapa darjah? 180. 180. Jadi A kita akan dapat positif 122 pindah ke sebelah, dia jadi negatif 122. 180 tolak 122 A adalah 58 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi A ni kita dapat dah. Kita dapat dah A dekat atas tu 58. Bawah dia berapa? Jangan pening-pening. Sebab apa? Sebab bila panjang dia sama, maksudnya dekat bawah pun 58. Jadi kita selesaikan pula. 58 tambah 58 tambah Y sama dengan 180. Pindah ke sebelah, pindah ke sebelah. 180 positif jadi negatif 58. Positif dia jadi negatif 58. Jadi Y adalah 180 tolak 58 tolak 58. Kita dapat 64 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Syami Fitri, jelas ke? Jelas. Okey, okey, bagus. Semua orang bagus. Jadi dekat sini habis dah. Habis, cikgu tutup dah buku untuk segitiga. Kenapa? Cikgu, Okey, ya. yang Y ni kan, yang Y tu, kenapa dia jadi A? Sebab kan dia macam, dia punya tu dia bertentangan dengan Y kan. So maksudnya jadi Y lah kan? Oh, yang belah bawah ni ke? Yang atas tu juga, yang atas dia. Oh, I pakai bertentangan ke? Tak, dia bukan Y. Kalau dia bertentangan, maksudnya cikgu kena buat panjang dia dekat sini. Panjang yang sama dekat situ. Nampak? Kalau dia bertentangan, maksudnya
Yang ni bertentangan dengan ni. Yang ni pula, yang warna biru pula bertentangan dengan ni. Yang Y tu tak bertentangan dengan siapa-siapa. Jadi Y ni dia bertentangan dengan ni. Jadi panjang ni berbeza antara panjang dekat atas dengan bawah ni. Nampak? Oh, okey. Okey. Bagus. Okey, habis dah. Cikgu tutup buku dah. Cikgu tutup buku dah untuk segitiga. Sebab apa? Sebab macam cikgu mention, kita dah belajar dah tentang segitiga. Cikgu dah pergi dah kepada segitiga. Jadi kita nak masuk kepada segi empat. Senang je, senang sahaja. Segi empat ni senang sahaja. Untuk bila dia dalam keadaan tertutup, masing-masing boleh tengok. Segi empat kalau dia tertutup, bucu A tambah bucu dekat B tambah bucu dekat C tambah dekat bucu dekat D. Maksudnya sudut belah dalam. Sudut belah dalam ni salin. Okey, bucu A tambah dengan bucu B tambah dengan bucu C tambah dengan bucu D. Kalau segitiga disama dengan 180. Sekarang untuk segi empat. Ini kita panggil dia segi empat. Kita samakan dia dengan 360 darjah. Kita samakan dia dengan 360 darjah. Jadi kamu kena faham beza dua-dua ni. Kalau segi empat, dia kena ada 4 nilai. Baru kamu boleh samakan dia dengan 360. Contoh A, bucu pertama A, bucu kedua B, bucu ketiga C, bucu keempat D. Baru kamu boleh samakan dengan 360. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey. Kita cuba buat soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada muka surat bawah, iaitu muka surat 3. Kita pergi kepada muka surat 3. Kita akan buat beberapa soalan. Okey. Jadi, ini adalah soalan contoh. Soalan nombor pertama ni soalan contoh. Cikgu bagi nama dia soalan contoh. Okey, sekarang dia nak cari sudut dekat W. Jadi cikgu bagi nama dia sudut W. Okey, cikgu nak cari W. W tambah sini 100, cikgu letak 100, tambah sini 100, cikgu letak 100, tambah sini 80. Jadi, formula dia sama dengan 360. Maksudnya sini kita kena samakan juga dengan 360. Jadi kita cari W tu. 360 pindahkan yang lain ni pergi ke sana. Positif 100 dia jadi negatif 100. Ni jadi negatif 100. Dia jadi negatif 80. Jadi 360 tolak 100 tolak 100 tolak 80. Kita dapat W adalah 80 darjah. Jelas ke? Jelas. Okey, itulah cara dia. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, kita cuba buat beberapa soalan. Okey, jadi kita cuba selesaikan soalan yang nombor 2. Okey, cuba masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi dekat depan, cuba jawab soalan yang cikgu bagi nombor 2. Cuba buat.
Bagus. Dapat tak tu? Cikgu tunggu kat WhatsApp ni. 1 minit lagi. Ayah, senang. Aishfa, dapat tak soalan nombor 2? Allah. Aishfa, dapat tak Aishfa soalan nombor 2? Tengah buat. Tengah buat. Okey, cikgu tunggu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi kita buat soalan nombor 2. Jadi senang je soalan nombor 2 ni, jangan give up lagi. Kita pergi kepada soalan nombor 2 ya masing-masing. Okey, jadi cikgu akan jawab soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok. Tengah tengok ke nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Jadi cikgu selesaikan. Okey, ni sekarang adalah sudut D. 120 tambah 95 tambah 85 tambah dengan D. Ingat formula dia sama dengan 360. Jadi bila cikgu nak cari D, 360 yang ni kita bawa pindah dia ke sebelah. Semua bawa pindah ke sebelah. Jadi semua positif dia akan jadi negatif. Tolak 120, tolak 95, tolak 85. Jadi D dekat sini kita tekan sahaja kalkulator. 360 tolak 120 tolak 95 tolak 85. D adalah sama dengan 60 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi berdasarkan soalan tu juga. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 3. Cuba selesaikan soalan nombor 3 pula. Okey. Rujuk contoh dengan soalan yang cikgu dah jawab tu. Cuba buat soalan nombor 3 yang dekat belah bawah yang cikgu petakkan tu.
Okey, bagus. Dah dia dah dapat. Cikgu bagi masa lagi. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Senang je kan? Okey, sambil habis azan cikgu terus tunjuk Okey, bagus. Ramai dah dapat jawab. Senang je kan? Okey, jadi cikgu tunjuk soalan nombor 3. 65. Kita nak apa ni? Kita nak G ni. 65 tambah 110 tambah 87 tambah G sama dengan berapa? 360 darjah. Jadi kita bawa yang lain pindah ke sebelah. Jadi G adalah sama dengan 360. Ni jadi negatif 65. Ni jadi negatif 110. Ni jadi negatif 87. Selesaikan. 360 tolak 65 tolak 110 tolaklah dengan 87. G sama dengan 98 darjah. Okey, last soalan untuk bahagian ni. Okey, last. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 5. Okey, cuba buat nombor 5. Tu dah last dah. Lepas ni kita pergi kepada bahagian yang terakhir. Nama dia parallelogram. Rhombus. Okey, cuba selesaikan soalan yang terakhir. Iaitu soalan nombor 5. Cari apa? Cari sudut L. Berapakah sudut L? Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Arisha, rasa boleh buat tak ni Arisha? Boleh. Okey. Cikgu, Ya. yang L tu 1 ke? Tak L. Dia ni L. Ni huruf L. Oh. L kecil. Cikgu izinkan saya pergi ke tandas. Izin. Okey, boleh.
Okey, bagus. Pandai. Nampak boleh faham dah tu. Okey, nampak boleh faham dah masing-masing. Okey, cikgu suka. Okey, baguslah kalau kita boleh faham. Jangan kita tak faham ni. Sebab kita kelas kita sekejap je. 2 minggu, dalam seminggu 2 kali je kita jumpa. Okey. Bagus. Pandai Arsyam. Okey, 1 minit lagi. Last. 1 minit lagi. Cikgu bagi masing-masing untuk selesaikan nombor 5. Aina dapat tak Aina? Buat. Okey, baik. Okey, bagus Elisa. Okey, bagus Ashfa, pandai. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 5. Kita nak cari L. Kita pakai formula sudut pedalaman untuk segi 4. 96, cikgu buat 96 tambah 68 tambah pula dengan 68 tambah L tambah yang ni 96. Jadi bila ada 44 dah, 44 bucu. Kita samakan dia dengan 360 darjah. Okey, jadi bila kita nak dapatkan L ni berapa? 360, 96 pindah ke sebelah, 68 pindah ke sebelah, 96 pindah ke sebelah. Dia jadi semua tu jadi negatif. Dia jadi negatif. Jadi L dekat sini adalah 360 tolak 96 tolak 68 tolak 96. Jadi kita akan dapat jawapan dia 100 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Okey, semua ada lagi tak ni kat sini? Nak dengar suara sikit? Ada ke? Nak dengar suara sikit? Ada. Ada. Okey, sebab cikgu nak pergi kepada bentuk segi 4 juga, tapi nama dia rhombus. Nama dia rhombus. Macam mana tu? Parallelogram. Okey. Maksudnya kamu boleh buka muka surat yang terakhir. Okey, ini adalah bentuk dia. Ini adalah bentuk segi 4 juga. Tapi dia ada satu ciri-ciri yang khas dia. Okey. Bentuk segi 4 ni dia ada juga panjang yang sama. Jadi sekarang tengok kat depan. Okey, panjang dekat kiri boleh jadi sama dengan panjang dekat kanan. Panjang dekat atas sama dengan panjang dekat belah bawah. Maksudnya garisan dia adalah garisan selari. Garisan yang hala tuju dia sama, arah dia sama. Okey, kalau cikgu tunjuk dekat sini. Ada bucu A, bucu B, bucu C, bucu D. Garisan AB sama dengan garisan CD. Garisan AC sama dengan garisan BD. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Bentuk ni, boleh faham bentuk ni? Boleh. Okey. Jadi cikgu masuk pula kepada bucu dia. Tengok betul-betul yang warna hijau. Ini adalah bucu A, ini adalah bucu B, ini adalah bucu C, ini adalah bucu D. Macam mana tu? Okey. Dia ada satu ciri-ciri. Satu ciri-ciri. Apa ciri-ciri dia? Okey. Bucu A mana satu yang duduk depan bucu A? B ke C? Ke D? B. B. D. Kita panggil dia berhadapan. Depan A adalah D. Kalau A, C dengan AB kita panggil dia duduk sebelah-sebelah. Okey. Jadi
Kalau C ni berhadapan dengan dia adalah B. Sampai situ boleh faham ke semua? Boleh. Okey, Boleh. tengok ni. Dia punya formula. Sudut A, nilai dia sama dengan D. Jadi, sudut dekat A, nilai dia sama dengan D. Manakala sudut dekat C sama dengan nilai dekat B. Ini kamu kena salin nota kemas-kemas. Kamu kena salin nota kemas-kemas. Ini masuk juga tahu dalam silibus kamu. Ini adalah dalam silibus kamu. Okey, dah salin ke semua? Ke tengah salin lagi? Tengah salin. Okey, baik. Cikgu bagi 1 minit lagi. Kalau tak sempat ambil gambar ya. Okey, dah habis dah salin. Boleh kita pergi kepada sesi contoh? Boleh. Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, ni kan kertas cikgu bagi. Okey, kita pergi kepada kertas yang seterusnya. Okey, tengok betul-betul jalan kira cikgu tahu. Tengok betul-betul jalan kira cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengah tengok ke? Yang ni cikgu nak masing-masing fokus. Tengah tengok ke? Tengah Ya. tengok. Okey, sedap. A, B, C, D. Okey. Tak apalah, tak apa komponen. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak cari nilai X, cikgu nak cari nilai Y dan cikgu nak cari nilai Z. Okey, masing-masing boleh tengok. Jadi sekarang ni daripada formula ni yang duduk depan 115 mana satu? X, Y, Z. Mana satu? Y. Okey, jadi adalah Y. Jadi secara tak langsung nilai Y kita boleh terus dapat. Y adalah 115 darjah. Boleh faham? Boleh. Okey. Nilai X. Nilai X bila dia duduk depan nilai Z, nilai dia sama ke lain? Sama. Sama. Jadi bila nilai dia sama, macam mana kita nak cari X dengan Y ni, X dengan Z ni? Okey, tengok betul-betul jalan kira cikgu. 115 tambah Y. Y kita dapat dah tadi. 115 tambah. Okey, disebabkan X dengan Z ni sama, cikgu jadikan satu huruf yang sama. Cikgu jadikan dia satu huruf yang sama. Ikutlah, kalau kamu nak jadikan dia huruf apa-apa pun, kenapa cikgu boleh cakap dia huruf yang sama? Sebab nilai dia adalah nilai yang sama. Jadi cikgu buat sini adalah A1, cikgu buat A1. Yang ni adalah cikgu buat A2. Tak payahlah A1, A2. Cikgu terus buat A je lah. A je. A untuk X tambah A untuk Z sama dengan untuk segi 4. Kalau kita tambahkan 4 bucu, kita sama dengan berapa? Kita sama dengan berapa? 360. Pandai. Kita samakan dia dengan 360. Jadi 115 macam jadi je calculation dia. Cuma cikgu nak kamu faham macam mana cikgu keluarkan ni je. Jadi A1 tambah 1 dia jadi 2A. 360 positif 115 dia jadi negatif. Positif 115 dia jadi negatif.
Jadi kita tolak kan. 360 tolak 115. Tolak lagi 115. Kita dapat 130. 2A. 2 ni darab. Darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi 130 bila bahagi dengan 2 sama dengan 65. Jadi bila X dengan Z ni nilai dia sama. Maksudnya dekat X pun 65 darjah. Dekat Z pun 65 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Ini adalah contoh dari cikgu. Okey. Sekarang ni kita punya masa tak lama dah. Mungkin kita sempat buat 2 soalan sahaja. Okey, jadi berdasarkan contoh daripada cikgu, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Soalan dekat bawah tu. Cuba cari nilai X tu apa, nilai Y tu apa dan nilai Z tu apa. Cuba buat. Okey, yang ni semua cikgu nak jadikan sebagai homework tau. Kalau kamu dah buat banyak, kamu boleh sambung sikit je untuk selesaikan. Okey. Agak-agak boleh buat tak tu soalan nombor 1 tu cikgu tunjuk? Boleh. Boleh. Okey, cuba buat Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp. Cikgu bagi 3 minit. Okey, bagus. Dapat buat. Okey, bagus. Lagi 2 minit. Cikgu tunggu. Bagus. Bagus. Pandai Elisa. Cuba buat tau. Masa kelas kita dah nak habis dah. Kelas kita dah nak habis dah. Okey, bagus Aina Husna. Pandai. Okey, bagus Nias. Pandai. Okey, bagus Salihah. Pandai. Uzma dapat buat tak tu? Dapat. Okey. Okey, jadi habis dah masa yang cikgu nak tunjuk dekat hadapan. Habis dah masa yang cikgu nak tunjuk dekat depan. Jadi kita akan selesaikan soalan nombor 1. Jadi kita akan selesaikan soalan nombor 1. Boleh ke cikgu mula buat soalan nombor 1? Boleh. Okey, jadi sini 50. Depan je X. Jadi agak-agak X tu berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 50. Ya, X adalah 50. Yang Y ni nilai dia sama dengan Z. Nilai Y ni sama dia dengan Z. Jadi bila cikgu nak masukkan dia dalam calculation, ni 50. Tambah. Ini 50. Tambah.
Ini Y. Y cikgu buat satu huruf AY tambah A untuk Z. Kenapa cikgu buat macam tu? Sebab nilai dia sama. Jadi dia punya huruf kena sama juga. Okey. Jadi untuk segi 4 kita samakan dia dengan 360 darjah. 50 pindah ke sebelah. Jadi kita dapat 360 positif 50 dia jadi negatif 50. Positif 50 dia jadi negatif 50. AY 1A tambah 1A dia jadi 2A. 360 tolak 50 tolak 50 kita akan dapat 260. 2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi 260 bahagi dengan 2 A kita dapat 130 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Jadi kalau cikgu dah dapat dia 130 darjah, maksudnya Y tu pun 130, Z pun adalah 130. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita ada masa lagi. Kita cuba buat soalan yang seterusnya. Soalan dia pattern semua sama Semua sama. Yang ni semua kamu kena siapkan hantar dekat cikgu nanti. Okey, sekarang kita buat pula nombor 3. Kita selesaikan pula nombor 3. Ingat, ni akan jadi homework kamu tau. Ini akan jadi homework kamu. Okey, jadi berdasarkan soalan di hadapan, berdasarkan soalan di hadapan, cuba buat soalan nombor 2. Tengok contoh dan nombor 1 yang cikgu dah buat tu. Cuba buat soalan nombor 2. Okey, dahsyat hantar kat cikgu Ni soalan yang terakhir, cikgu bagi 2 minit sahaja lagi. Okey, bagus. 1 minit lagi. 1 minit lagi.
Okey, bagus. Jadi inilah. Okey, jadi cikgu harap yang hantar ni dapat buat tahu. Sebenarnya kalau kamu tengok buku teks kamu, ni apa yang cikgu buat ni ada dalam buku teks kamu tahu. Okey, jadi ni dah penerangan yang terakhir dah daripada cikgu. Jadi semua orang ada kat sini tak ni? Cikgu nak dengar suara sikit, ada ke? Ada. Okey. Okey, jadi X ni yang depan dia adalah 121. Maksudnya X tu adalah sama dengan 121 darjah. Tak payah nak kira-kira. Tak payah nak kira-kira. Sebab apa? Sebab itulah formula dia. Okey, kemudian nilai Y dengan nilai Z ni dia adalah nilai yang sama. Dia adalah nilai yang sama. Jadi bila cikgu masukkan ke dalam formula cikgu, X kita 121, 121 tambah 121 tambah Z. Z kita berapa? Kita ambil huruf yang sama sebagai ganti untuk Z dengan Y. Kenapa? Kalau cikgu letak Z tambah Y, cikgu tak boleh tambah. Mana boleh tambah? Z tak boleh tambah Y. Sebab dia huruf yang lain. Sebab itulah bila cikgu gantikan dengan huruf yang sama, A untuk Z dan A untuk Y, sebagai maksud nilai yang sama. Nilai yang sama, jadi kita kena gantikan sebagai huruf yang sama. Kenapa? Sebab bila 1 tambah 1 baru kita boleh tambah. Kalau Z tambah Y tak boleh tambah. Ingat tu. Jadi sekarang 1 tambah 1A dia jadi 2A. 360 pindahkan 2 ni ke sebelah. Dia jadi negatif 121. Dia jadi negatif 121. 360 tolak 121. Tolak 121. Dia jadi 118. 2 ni darab tau. Jadi darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi A adalah 118 bahagi dengan 2, kita dapat 59. Jadi secara automatik A dekat Z dengan Y ni nilai dia sama. Y dia 59, Z dia pun adalah 59 darjah. Boleh faham ke semua? Boleh. Jadi Y adalah sama dengan Z, X sama dengan 121. Okey, jadi ingat, cikgu nak simpulkan apa yang kita dah belajar hari ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Dah habis dah kelas kita. Kita ada 4 benda tau kita belajar hari ni. Yang pertama, bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Bentuk segitiga kita belajar apabila belah dalam dia kita tambahkan A, sudut dekat A tambah sudut dekat B tambah sudut dekat C, A tambah B tambah C, kita akan dapat 180 darjah. Ini yang pertama kita belajar. Yang kedua kita belajar petang ni, adalah untuk sudut belah luar pula. Ni untuk segitiga tau dua-dua ni. Apa tu sudut belah luar ni? Okey, contoh A tambah B tambah C. Okey, sudut belah luar dia adalah E dengan F. Jadi kita boleh nampak untuk mencari E dan F, kita pakai satu formula. Garis lurus sama dengan 180. Jadi ini nombor 2 kita belajar. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. 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 Baik. Okey, untuk nombor 3, kita belajar apa? Kita belajar apabila bentuk segi 4 pula. Bentuk segi 4. Mana bentuk segi 4? Bentuk segi 4 kalau kita tambahkan ke 4 sudut A, B, C, D. Kita tambahkan sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D. Dia sama dengan 360 darjah. Itu nombor 3 kita belajar. Dan yang terakhir kita dah belajar untuk petang ni adalah apabila dia dalam keadaan
Parallelogram. Okey, jadi ini adalah yang keempat kita belajar. Ini adalah yang keempat kita belajar. Apa maksudnya? Parallelogram ni rhombus lah dalam bahasa Melayu adalah apabila ada dua garis selari. Yang atas selari dengan yang bawah, yang kiri selari dengan yang kanan. Jadi sudut dia apa? Sudut dia dekat sini kalau cikgu namakan dia ni A, ini B, ini C, ini D. Jadi kita tengok mana depan-depan, A dengan D, B dengan C. Jadi kita boleh nampak yang sudut A sama nilai dia dengan sudut D. Sudut B sama nilai dia dengan sudut C. Jadi sampai situ sahaja. Nanti habis kelas ni cek buku nota kamu ada tak keempat-empat ni. Empat ni kita belajar empat benda. Banyak tu. Habis dah sebenarnya bab ni. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk petang ni. Dah pukul 7.30 masing-masing nak rehat, nak solat maghrib. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, Aina. Bye Zarif. Okey. Terima kasih cikgu.